Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bermula asal yang keempat, bahawasanya orang yang dapat bagi usahanya bahawa dia kerjakan dengan dia berada akan dia sebesar-besar raja-raja dunia, maka menuntut akan dia akan berada orang yang menyangkut sampah yang kurang antara manusia. Jadi asas yang keempat, orang yang riak ini orang yang dikatakan tidak bijak, tidak cerdik, maka dia umpamakan dia buat satu pekerjaan yang mana kerja itu mendapat baraka dan kemuliaan daripada raja-raja besar, namun demikian dia itu meminta keberadaan daripada orang yang menyangkut sampah ataupun orang yang kurang. Maka demikianlah ibadat kita ini yang kita sembahyang 2 rakaat baca Quran, yang meradai kita adalah Allah. Sepatutnya ibadat yang kita buat itu kita sembahkan kepada Allah agar Allah Ta'ala redha kepada kita, maka tak perlu kita cari redha makhluk. Kerana redha makhluk ini adalah satu nilai yang rendah. Redha Allah satu nilai yang begitu. Maka redha raja-raja ini besar berbanding redha orang-orang biasa yang kerja di contoh di sini hanya menyangkut sampah. Maka dikatakan bahawa ibadat kita ini yang kita lakukan, kerja ibadat ini Allah Ta'ala sentiasa pandang. Maka Allah Ta'ala memandang ibadat kita dan kita memandang ibadat kita pada siapa. Kita nak tunjukkan ibadat kita pada siapa. Allah Ta'ala tengok kita melakukan ibadat, lalu ibadat kita ditujukan kepada orang lain, kepada makhluk, maka ketika itu Allah Ta'ala tidak memandang lagi amal ibadat kita. Tapi kalau kita melakukan ibadat memang semata-mata kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memandang kita dengan nilai ibadat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu menunjukkan akan sapi. Sapi ini maknanya bahasa lembutnya tak bijak lah. Maksudnya sapi ini bodoh sebenarnya. Jadi menunjukkan dia ini sapi, yakni banyak dan kurang tilik daripadanya dan jahat bicaranya. Jadi dikatakan orang ini orang yang tak pandai dengan hakikat. Banyak dan kurang tilik. Kurang tilik ni kurang perhatian daripadanya dan jahat bicaranya. Maka dikira bicaranya kalau dia melakukan ibadat tadi, yang mana ibadat yang dia lakukan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketiadaan mempunyai bahagian, dan dia tidak ada bahagian. Tidak ada bahagian dan katakan apa hajat kamu kepada raga orang, maka tidak ada bahagian dia orang yang dikatakan melakukan ibadat kerana makhluk. Sudah dinyatakan bahawa dahulu saya beritahu mana-mana yang melakukan ibadat kerana makhluk, kerana kawannya, kerana bapa mentuanya, kerana orang-orang yang dikasihi, nanti dekat negeri akhirat Allah Ta'ala kata kamu mintalah pahala dengan orang yang kamu lakukan ibadat kerana. Maka tidak ada pahala bagi kita. Bagaimana orang itu nak beri pahala sedangkan orang itu juga perlukan pahala. Sedangkan di atas muka dunia sebenarnya orang tak pandang kita je perasan orang pandang. Kita je mari, orang kata rajin baca Quran, orang dengar macam biasa je. Kadang dengar begitu je. Kadang-kadang kita baca Quran kita rasa orang kata tu sudah aku baca Quran, orang tak puji-puji pun. Maknanya akhirnya ibadat itu dah ternyata bukan kerana Allah, tetapi sudah kerana makhluk untuk mendapat pujian. Sama ada pujian itu dapat, ada pujian itu tidak
Apa keperluan kamu? Apa yang dapat faedahnya? Nak suruh orang makhluk ni suka pada kita, kenapa? Tidak ada manfaat apa-apa. Bahkan merosakkan amal ibadat kita sahaja. Hari ni makhluk ni, hari ni dia puji lah. Kena molek apa dia keji. Kadang-kadang dipujinya depan kita, dikejinya belakang kita. Kadang-kadang bila kita buat baik, dia keji. Bila kita buat jahat, dia puji pula. Macam-macam makhluk. Orang ni. Sebab tu kalau kita ambil mana kita nak cari rada makhluk, bermakna kita tak akan dapat cari rada makhluk. Sebab makhluk ini orang takkan mampu nak memberi keredaan pada makhluk. Dan makhluk ini macam-macam keredaan. Macam kita dah kisah Imam, kisah Luqman Al-Hakim dengan anak dia. Naik atas kedah dua-dua orang kata, turun dua-dua orang kata, akhirnya dia pikul orang kata. Jadi sekarang ni ayuh heret anak duduk atas kedah. Orang kata anak apa buat nyanyi kayu. Ayuh pula duduk, ayuh pula naik atas, anak peleret. Orang kata ni maknanya ayuh buat nyanyi kayu. Maka begitulah. Nak cari rada makhluk tak akan tercapai. Maka carilah rada Allah Ta'ala. Maka kepada rada orang sapu-sapu, serta dapat engkau razakan tempatnya itu raja-raja. Padahal kamu ini boleh dapat rada raja, tapi kenapa mencari rada penyapu sampah? Kata pengarang kita, padahal ibadat kamu ini mendapat rada Allah, tetapi kamu mencari rada makhluk. Dinilai kita rugi. Maka disuruh kepada kita ini, kalau boleh kita melakukan amal ibadat sama saja di hadapan makhluk, sama saja di depan makhluk, dan sama saja orang puji, orang keji sama saja. Orang puji kita buat amal ibadat, orang keji, orang kata pada kita begitu, buat aja amal ibadat, biarlah. Yang paling penting hati kita ini ikhlas, niat kerana semata-mata kerana Allah. Dan sebenarnya telah marah pula orang yang menyapu sampah atasmu dengan sebab marah raja-raja. Maka demikianlah orang yang sapu sampah tadi akan marah kepada kita, kepada kita yang saya tuntut, dan raja pun marah. Orang baik, kalau kita orang buat ibadat, seorang tu buat ibadat, tapi buat ibadat kerana nak suruh kita puji, pasti macam mana kita? Kita yang ready, kita marah dia. Buat apa? Buat amal ibadat suruh aku pujimu, tak ada manfaat benda. Kita ni orang buat ibadat kerana kita marah dia, Allah Ta'ala pun marah dia. Kita buat kepada orang yang ibadat kerana dia, kalau dia dapat tahu dia marah kita, dan Allah Ta'ala marah dia. Kenapa? Kerana kita buat kerana makhluk. Dan tidaklah ibadat tadi diperintahkan buat untuk makhluk, tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Maka diperintahkan melakukan ibadat hal dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah. Hanya kadang-kadang dia mari dalam hati. Jadi mari dalam hati ini memang dia akan datang dalam hati. Bila kita buat ibadat banyak, dia mari datang. Kadang-kadang baca Quran dah habis gini atau lagi, aku nak kabur ni kata. Masa tu tak habis lagi. Baru masuk judul amal yang tasalu. Masuk judul amal yang tasalu nak habis dah niat dah. Habis ni nak khabar korang, ataupun nak khabar dah minggu depan arwah khatam dah. Dia mari macam tu. Maka di situ kita kena tahan. Kalau dia datangkan dalam hati kita supaya ceritakan ibadat, maka tahan, jangan cerita. Kemudian disuruh kita banyakkan beristighfar kepada Allah. Kita ni tengok, kita bandingkan orang yang kurang ibadat. Kita rasa kita banyak, cuba buat banding dengan orang yang ahli ibadat. Maknanya kalau zaman Umar bin Abdul Aziz, maknanya kalau orang baca satu juzuk sehari itu tak keluar rumah, malu. Kalau orang dapat tahu dia satu juzuk sehari dia baca Quran, maknanya malu je. Kenapa? Kerana orang ketika itu ahli ibadat, banyak melakukan ibadat. Tapi kalau katakan kita melihat orang, kita tengok orang, semua tak baca Quran, maka kita seorang je baca Quran, maka yang sedikit itu kita rasa banyak. Akhirnya bila banyak tadi,
menyebabkan kita merasa riak, ujub dan sebagainya, menyebabkan amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyyazubillah. Dan ingat, nanti dekat negeri akhirat nanti kita tak tahu, banyak orang yang dia bangkit tak ada amal. Banyak orang begitu. Bahkan ada yang bertanya, ya Allah, mana amal yang aku buat di atas dunia? Allah Ta'ala katakan, amal kamu begini-begini. Kita banyak amal ibadat, dia akan naik ke langit. Kita baca Quran, kita berzikir, dia akan naik ke langit. Dia akan melepasi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan dia tengok amal tadi. Nak lepas ke satu langit, dia tengok, ini sembahyang ini cukup tak, rukun-rukun dia cukup, sah batal dia, tak ada apa-apa, naik lagi. Maknanya naik, tengok sembahyang ni kerana Allah tak? Akhirnya bukan kerana Allah, jatuh balik. Maknanya nak melepasi ibadat kita ni nak diterima oleh Allah, Allah Ta'ala akan tengok, bukan saja dari segi Zuhir mungkin sembahyang kita akan jaga. Kalau orang sembahyang Zuhur 5 rakaat memang kekep tak terkata. Maknanya sembahyang raya pun tak tasbih acak-acak kali pun dah kecoh habis dah. Maknanya nak beritahu ambil beratnya. Kenapa? Kerana bimbang ibadat tadi tak diterima. Tetapi sebenarnya di sana ada lagi amal-amal ibadat yang diambil kira oleh Allah. Kalau benda itu tidak ada, ataupun dikatakan bahawa kalau seorang itu buat bukan kerana Allah, ujub, riak, takabur, menyebabkan amal ibadat tertolak. Dan kita nak bangga apa? Yang kita buat selama ni, tak daripada kita balik sampai sekarang ni, duk fikir, tak tahu banyak mana boleh sampai ke tak Allah kepada Allah. Maka kalau rasa tidak sampai, mesti kena memperbaiki. Okay. Kalau duk fikir Allah, kalau gitu tak ada amal lah kita. Kalau tak ada amal, maka kita kena beramal. Bila kita kena beramal, jangan berasa amal kita banyak. Yang selama ini nak beritahu, belum tentu lagi Allah Ta'ala terima tak terima. Hanya di dalam hati orang yang beriman itu mesti ada 2 hati. Maksud 2 hati, katanya Ibnu Athaillah, seorang yang beriman mesti ada 2 hati. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak Allah Ta'ala jadikan lelaki itu dalam hati, dalam tubuhnya ada 2 hati. Tapi yang dimasukkan 2 hati, 2 kursi hati. Yang pertama, mesti ada rasa takut. Rasa takut. Takut macam mana? Takutlah amal ibadat kita tidak diterima. Amal ibadat kita tidak diterima, ataupun orang kita takut dibimbangi duduk dalam laknat Allah. Orang yang melakukan amal ibadat tidak semestinya duduk dalam rahmat. Kadang-kadang dia duduk dalam ibadat, dia duduk dalam laknat Allah. Waliyahzubillah. Boleh berlaku macam itu. Kerana apa? Sebab itu disebutkan kadang-kadang walaupun orang itu melakukan ibadat kepada Allah, kadang-kadang akhlaknya masih lagi buruk. Dan mana ibadatnya? Sedangkan ibadat patutnya mengelokkan amal ibadat. Bahkan kadang-kadang dibimbangi juga dia melakukan ibadat yang dia lakukan itu bukan menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin dia buat ibadat, semakin jauh dengan Allah. Macam mana? Kata ulama, kalau seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah, maka ibadat yang dia buat itu tidak dapat memperbaiki akhlaknya, tidak membawa kepada hatinya semakin ingat khusyuk kepada Allah, maka ibadat itu dibimbangi semakin jauh dari Allah. Sedangkan disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang kan ibadat, dapat mencegah seseorang itu daripada keji dan juga munkar. Keji dan munkar melibatkan, ada mengatakan munkar ini melibatkan dosa-dosa besar, keji itu melibatkan dosa-dosa kecil yang berurusan. Ini sebahagian daripada pendapat ulama. Ada kata fahsya munkar sama saja, hanya fahsya itu lebih besar lagi. Kerana Nabi disebut, jauhkan kamu daripada 7 dosa besar. Di antaranya syirik kepada Allah, di antaranya melakukan sihir, di antaranya makan harta anak yatim, di antaranya yang keempat yakni makan riba, yang kelima mendahaka kepada kedua ibu bapa, yang keenam menuduh orang-orang yang saleh disebut
besar, dan yang ketujuh lari daripada medan perang. Kalau zaman Nabi itu dia lari pada medan perang. Ini dia antara dosa-dosa besar. 7 ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhkan kamu 7 daripada dosa besar. Adakah dosa besar itu 7 saja? Tidak. Minum arak pun termasuk dalam dosa besar, berzina dalam dosa besar. Maka kalau orang itu melakukan dosa besar, mengikut pandangan ahli sunnah, dia tidak akan terhapus dosa kecuali taubat nasuha. Ada pun dosa-dosa kecil, kita ini dengan melakukan ibadat, kita ambil wudu, dapat pahala gugur ibadat. Kita sembahyang sunat, dapat pahala gugur ibadat. Kita tolong orang, infak fisabilillah, dapat pahala gugur ibadat. TMB akan potong api sekejap lagi. Tapi tak apa, insyaAllah. Nanti saya akan berapa dia, saya habis kuliah, apa potong. Maka dikatakan di sini, maka luput akan dikau sekiannya. Maka apabila kita ini melakukan ibadat, kalau orang di sini untuk mengambil redha penyapu sampah ataupun makhluk, maka luput segala amal. Segala amal tadi akan luput. Sekaliannya akan luput. Mana luput apa? Maka hilang. Luput itu hilang. Akan hilang pahalanya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka inilah hal orang yang murai. Murai ini orang yang melakukan ibadat dalam keadaan riya. Walladzina hum yura'un, mereka itu nak tunjuk-tunjuk orang itu cuma murai. Riya ni perbuatan, murai orang yang melakukan perbuatan riya. Maknanya dia buat bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Memang kita ni kadang-kadang tak lepas daripada riya. Di antara sifat orang yang tidak lepas daripada riya ini adalah orang itu sangat suka dipuji. Dan dia juga lebih suka melakukan ibadat di khalayak orang ramai dibandingkan sembahyang keseorangan. Ataupun boleh jadi bila duduk seorang memang tak buat ibadat, dia tunggu orang ramai. Ini bimbang juga kita termasuk dalam orang yang muraid, orang yang riya dalam melakukan amal. Maka kalau orang itu dia ini dapat menyembunyikan ibadat dia, ini dia orang yang bagus. Maknanya ciri-ciri orang yang ikhlas ini, dia buat depan orang, belakang orang sama. Orang kata tak kata dia tetap melakukan amal ibadat, dan di belakang orang maknanya dia bersemangat melakukan amal ibadat, dan dia suka amal ibadat yang tidak diketahui oleh orang kecuali hanya Allah. Kita terbalik, kita suka orang tahu. Orang yang ikhlas, dia suka orang lain tak tahu amal ibadat dia. Yang dia suka Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan amal ibadat yang dia lakukan. Maka inilah hal orang yang murai. Maka apa faedah hajat kepada makhluk yang hina lagi taat? Apa faedahnya manfaat kita melakukan ibadat kerana nak mencari redha makhluk? Kerana redha makhluk ini tidak akan mendapat manfaat apa-apa kita di negeri akhirat kelak. Kita tidak perlu kita mencari redha makhluk. Buatlah ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jadi ikhlas ini memang bukan satu perkara yang mudah, memang satu perkara yang baik. Hanya kita kena fikir bahawa keikhlasan kita melakukan ibadat ni, maknanya memang kita buat semata-mata kerana Allah. Maka bila semata-mata kerana Allah, sama ada sesuatu tu hilang pada kita ataupun tidak hilang, kita tetap kerana Allah. Contohnya begini. Ada seorang sahabat namanya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini dia panglima perang. Jadi dikatakan setiap kali dia menjadi panglima perang, berperang, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Menang sama dia. Start daripada dia lawan Nabi dalam perang Uhud pun dia menang. Maknanya dia ini panglima perang yang cukup bijak. Jadi sampai satu ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar hantar dia membuka negara-negara Islam, menyebarkan dakwah. Maka akhir sekali tersebarlah dakwah. Dan beberapa siri peperangan demi peperangan dia hadir, dan akhirnya mendapat kemenangan demi kemenangan. Bila sudah menang berperang tadi, akhirnya sekali Sayyidina Umar Al-Khattab pecat dia jadi panglima perang.
Sebab apa? Sebab dia tak salah apa-apa. Hanya Sayyidina Umar tukar orang lain. Diambil Abdullah Al-Jabbar, ambil menjadi pemimpin, panglima perang. Ketika itu Khalid Al-Walid ini dapat tahu bahawa dia ini dipecat oleh Sayyidina Umar. Dia tidak merasa apa-apa. Kata tuan guru saya belajar dulu, dia kata Sayyidina Khalid Al-Walid dia sujud syukur. Sujud syukur. Maka orang tanya dia, apakah yang menyebabkan kamu sujud syukur? Maka dia menunjukkan satu surat yang Sayyidina Umar tulis yang mengatakan bahawa dia menjadi tentera biasa, sudah tidak jadi panglima perang dia. Maknanya jawatan tinggi tu, jawatan paling tinggi, tiba-tiba jadi tentera biasa. Jadi ketika itu orang marah. Orang marah maknanya penyokong-penyokong dia marah, dia larang, dia kata. Kerana apa? Dia rasa bersyukur kepada Allah kerana tugas dia ni, tanggungjawab dia ni, maknanya sudah selesai. Sudah selesai dan dia buat ini semata-mata kerana Allah. Ini sahabat Nabi. Dia memang benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menolong kepada orang-orang yang ikhlas. Sebab itu orang yang ikhlas ini nanti Allah Ta'ala tolong dia. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Allah Ta'ala ringankan tubuh badan dia nak buat amal ibadat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia ikhlas. Tapi kalau orang buat bukan kerana Allah, kerana makhluk, jadi tidak ikhlas. Kerana apa? Jadi lemah tubuh badan dia nak buat ibadat. Sebab dia nak sesuatu daripada makhluk. Kalaulah dia nak pujian, tiba-tiba dia buat ibadat, orang tak puji dia. Macam mana? Dia pun jadi lemah, tidak semangat. Tapi kalau buat kerana Allah, insya-Allah, maka Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepadanya. Maka dikatakan di sini, apa hajat, apa faedah kepada makhluk yang hina, dhaif. Lagi dhaif, lagi menghina. Apa hajat, apa keperluan, apa pentingnya kita melakukan ibadat kerana mengambil rada makhluk, sedangkan makhluk itu hina, dhaif. Dan iaitu dapat ia daripada menghasilkan rada Tuhan Rabbil Alamin. Sedangkan dia tadi melakukan ibadat, dia boleh mendapat rada Allah. Tapi oleh kerana dia mencari rada makhluk, maka Allah Ta'ala tak boleh. Sebab Allah Ta'ala ini dia tidak boleh syirik. Maknanya dia tidak boleh disamakan. Buat kerana makhluk, buat kerana Allah. Kalau kita tak berat kerana tolong orang ni sikit, tolong orang ni sikit, maknanya bersama-sama ni tidak. Allah Ta'ala tidak boleh syirik sesuatu pun. Maknanya kita melakukan amal ibadat, pastikan semata-mata kerana Allah. Jadi sebab itu ulama-ulama dahulu dia suka menyembunyikan diri melakukan ibadat dalam keadaan orang tidak mengetahui. Maka Uwais Al-Qarani dia ni orang yang ahli ibadat, banyak melakukan ibadat sembahyang, sunat dan sebagainya, tetapi dia tidak dikenali dengan ahli ibadat. Maka bila dia tidak dikenali dengan ahli ibadat, maka orang tak boleh berat dia. Ada kata orang kata dia macam orang gila lah dan sebagainya. Sehinggalah sahabat Nabi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, kalau tidak silapnya, jumpa dia minta doa. Apa nak minta doa dengan dia? Dia orang tak ada apa-apa. Kita tak pandang lagi penduduk kampung Uwais kata pada Sayyidina Umar, kamu tidak tahu bahawa Nabi pesan kalau jumpa orang ni minta doa pada dia, kerana dia lah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, maknanya dia katanya Uwais Al-Qarani ini, dia ini seorang yang sangat taat kepada ibu dia. Dalam hadis dia kata seorang anak, dia kata ada seorang sahabat, dia tak pergi ke mana-mana, nak pergi kerja ke, nak pergi musafir, tiada hari dia akan pergi mak dia. Dia pergi mak dia, pergi salam, dia doakan mak dia doakan dia, baru dia pergi kerja. Nak pergi berperang mana-mana, Nabi ceritakan sahabat Nabi ini. Maknanya sahabat Nabi ini orang yang soleh. Apa solehnya? Sembahyang banyak tak, baca Quran banyak tak, tapi dia buat tu, dia taat kepada ibu. Maknanya sehingga termasuk di kalangan orang yang soleh. Uwais Al-Qarani ini dia taat kepada ibu dia. Taat pada ibu dia. Dia kata nak pergi jumpa Rasulullah, mak dia kata mu sampai rumah Nabi, mu balik saja. Daripada Yaman jalan kaki ke Madinah. Yaman jalan kaki ke Madinah ni kalau naik bas, kalau daripada Sana'a pergi ke Madinah tu lebih kurang 14 jam, 15 jam naik bas. Kalau jalan kaki, dia tahu lah, jalan kaki sampai ke kota Madinah, nak jumpa Nabi, Nabi tak ada. Nabi tak ada. Dia tanya Aisyah, Aisyah kata Nabi pergi berperang, nanti Nabi balik lah. Dia teringat mak dia kata, mu sampai rumah Nabi, sampai rumah Rasulullah, balik selalu.
suruh balik, walaupun kata kalau tunggu sekejap ke, mungkin Rasulullah balik. Dia balik tu dalam perjalanan balik ni, maknanya mungkin hari ni dia jumpa, esok Rasulullah sampai, dia sudah balik. Kenapa? Kerana taat dia kepada ibu dia. Maka Aisyah cerita, dia tak ada orang datang. Siapa datang? Dia kata orang-orang macam ni. Dia tinggal orang saya tu. Tak tinggal. Saya reka je tu. Jadi nak beritahu bahawa Aisyah cerita orang ni macam ni, sifat dia macam ni, macam ni. Lepas tu Nabi pun dapat tahu siapa orang ni. Nabi kata itulah orangnya sebaik-baik tabi'in. Orang yang dekat dengan Allah. Di antara dia adalah orang yang menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal dan dikatakan orang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dapat ia daripada menghasilkan redha Tuhan Rabbil Alamin. Maka kita melakukan amal ibadat boleh mendapat redha Allah. Dengan syarat kita buat semata-mata kerana Allah yang memadai daripada tiap-tiap kehendak. Maknanya cukup Allah Ta'ala yang boleh menunaikan segala kehendak. Bapa kita nak ujian pada makhluk. Kalau kita niat kita nak melakukan ibadat agar Allah Ta'ala puji kita, tak apa. Itu masuk dari ikhlas. Tapi kalau kita buat amal ibadat, orang ni puji kita, orang ni kata kita baik, orang ni sanjung kita, maka itu tidak ikhlas kepada Allah. Maka jika ada dhaif himmah kamu, jika kamu ini dhaif himmah ni semangat, lemah semangat kamu dan lumpuh, kenapa? Bicaramu lumpuh kenapa tu? Bicaramu dan gelap mata hati kamu hingga engkau tuntut akan redha makhluk. Maknanya dikatakan bahawa orang yang melakukan amal ibadat nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahawa redha makhluk tiada mustahil, maka jalanmu bahawa engkau sunyikan kehendakmu dan sucikan usaha engkau bagi Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa kalau seorang itu melakukan amal ibadat dengan dia berusaha melakukan amal ibadat tapi baca Quran, zikir dan sebagainya, maka kalau orang itu nak cari redha makhluk, sebenarnya tak tercapai redha makhluk. Maknanya, maka hendaklah kamu tu itu dikira mustahil. Yang tak mustahilnya kita buat melakukan ibadat sehinggalah mendapat redha Allah. Maka sucikan kehendak kita, sucikan niat kita, buatlah amal ibadat bagi Allah, yakni semata-mata kerana Allah. Jadi sebenarnya kita ni kalau kita buat amal ibadat kerana makhluk, memang kita rugi. Yang pertama rugi, maknanya kita ini nak dapat kehendak kita supaya orang puji, orang sanjung kita, orang sebenarnya tak sanjung mana kita. Yang kedua, apa yang kita buat itu tidak dipandang oleh Allah, walau banyak macam mana kita beribadat, baca Quran dan sebagainya. Dan ketiga, di negeri akhirat kita tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, Allah Taala tempatkan orang-orang yang buat bukan kerana Allah ini, maknanya di dalam neraka Allah, wa iyyazubillah. Maka disuruh kita ni kalau boleh buat ibadat semata-mata kerana Allah. Maka diceritakan oleh Hasan al-Basri mengatakan bahawa ada orang buat amal ibadat, dia buat kerana makhluk, dia niat tu tak tercapai. Maknanya nak orang puji, bila dia niat nak orang puji, yang dia dapat orang puji, orang kata pada dia. Tapi dia pun kosongkan hati dia. Aku tambah dah, orang puji aku pun kau tambah. Maknanya aku nak buat ibadat semata-mata kerana Allah, tak ada niat orang puji. Tapi bila dia buat saja semata-mata kerana Allah, akhirnya orang puji. Lalu dia terfikir, dia kata dulu aku buat kerana makhluk, aku nak orang puji aku. Tak ada orang puji aku, bakal orang cela aku. Hari ini aku tambah pula pujian, orang pula puji. Tapi kalau dia pula meninggalkan ibadat kerana pujian tadi, dia juga terpedaya. Kerana orang yang ikhlas itu, dia melakukan ibadat kerana Allah. Dan kalau dia tinggalkan sesuatu pun kerana Allah, bukan kerana makhluk. Tapi kalau dia meninggalkan ibadat kerana makhluk, maka dia tidak ikhlas juga. Contohnya,
kalau kita buat baik orang puji, lalu kita tambah buat baik. Sebab apa kita tidak mahu buat baik? Kerana orang puji kita, maka dikira tidak ikhlas juga. Kenapa? Kerana kita meninggalkan ibadat itu kerana makhluk. Maknanya tidak boleh sesuatu amal ibadat itu dikaitkan dengan makhluk. Kalau dikaitkan dengan makhluk, maka dikira orang itu dikira tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya hati dan ubur-ubur engkau dengan tangannya, hati kita dan ubur-ubur, iaitu kepala kita dengan tangannya, iaitu dalam kuasaan Allah Ta'ala, maka ia cenderungkan kepadamu sekaliannya, maka menghimpunkan bagimu segala nafsu dan dipenuh di dalam segala hati manusia kasih akan engkau, maka mencapai daripada yang demikian itu akan barang yang tiada mencapai dengan bersungguh-sungguh engkau, maka dan qasad engkau, dan jika tiada engkau berbuat adalah qasad dengan amal engkau rada makhluk, tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tak silap saya ini diambil daripada kata-kata syair. Syair. Lalu dia mengatakan begini, bahawasanya hati dan ubur-uburnya dengan tangannya, maka ia cenderungkan kepadamu sekaliannya dan menghimpunkan bagimu segala segala nafsu, dan dipenuh di dalam segala hati manusia kasih akan engkau. Jadi dikatakan bahawa kalau seseorang itu menetapkan hati dia segala-galanya sekaliannya dihimpunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan jadikan hati manusia akan kasih pada kita. Maknanya kalau orang tu dia melakukan amal ibadat memang semata-mata kerana Allah, tak payah dia kosak nak orang kasih ke dia, nak orang puji ke dia, nak orang ambil apa ni, peduli ke dia, tak payah. Sampai masa Allah Taala akan campurkan dalam hati manusia, orang tu akan jadi kasih pada dia. Tapi dia buat semata-mata kerana Allah. Kalau dia buat semata-mata kerana makhluk, nak sungguh makhluk kasih dia, puji dia tu, itu mustahil akan dapat katanya. Jadi buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, orang tu dah dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi padanya. Maka mencapai daripada yang demikian itu akan barang yang tiada mencapai dengan bersungguh-sungguh engkau dan qasad engkau. Dan maknanya kalau seorang itu dia buat melakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala, benda itu dia akan tercapai, orang kasih dia. Tapi kalau dia buat bersungguh-sungguh kerana makhluk, qasad dia nak macam tu, tak tercapai. Tapi ingat, bila kita faham macam tu, maknanya kalau kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala tolong belaka. Kalau benda-benda kita tangguh pun dia mari belaka. Mulalah orang tak puji, orang tak sanjung, orang tak duduk. Padahal kita tambah pun benda gitu. Dan Allah Ta'ala campurkan dalam hati-hati manusia itu jadi orang kasih pada dia. Jadi orang yang melakukan ibadat ataupun melakukan sesuatu yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campurkan dalam hati manusia, jadi menyebabkan orang kasih pada dia. Tapi kalau dia buat bukan semata-mata kerana Allah, walaupun dia bersungguh-sungguh nak suruh orang kasih ke dia buat, maka tidak tercapai. Tidak akan tercapai. Sebab apa tak tercapai? Kerana dia buat bukan kerana Allah. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memegang hati-hati manusia. Maka Allah Ta'ala lah yang mencampur dalam hati manusia supaya orang ini jadi kasih kepada orang ini. Dan jika tiada engkau perbuat dan adalah qasad dengan amal engkau rada makhluk, kalau kamu tidak buat macam itu, maknanya bukan semata-mata kerana Allah, maka adalah qasad dengan amal engkau itu rada makhluk, tiada dengan rada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya dipaling daripadamu segala hati, maka hati manusia akan liar pada kita, dipaling. Dan lebar liar daripada engkau segala nafsu, dan benci atasmu segala makhluk. Maknanya makhluk akan benci, orang akan lari daripada kita kalau kita tidak ikhlas kepada Allah. Tapi sungguh bila orang ikhlas ini akan mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau orang tu ikhlas, dia buat amal ibadat ikhlas,
dia berdoa nanti Allah Ta'ala makbulkan. Kan? Dan dia buat sesuatu benda, Allah Ta'ala beri pertolongan pada dia. Walaupun orang cuba nak buat ganggu dia, nak suruh lari dan sebagainya, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Maka di antaranya kisah Nabi Ayub AS. Dia ni orang yang ikhlas kepada Allah. Tapi kita ni kena ingat, bila sebut ikhlas, kadang-kadang kita nampak zahir Allah Ta'ala tak tolong. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala tolong. Nabi Ayub AS, dia ni orang kaya. Lalu Allah Ta'ala binasakan harta dia. Binasakan harta dia. Bila binasa harta, datang syaitan beritahu, mu ni memang tidak ikhlas. Sebab mu tak ikhlas, Tuhan binasakan harta kamu. Apa yang berlaku pada Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap ibadat. Maka setelah beberapa lama, Allah Ta'ala uji lagi. Anak-anak dia ni mati habis. Bila mati habis, Allah Ta'ala uji dia, datang pula orang kata, memang Suhail, mu ni tak ikhlas. Kalau mu ikhlas, Allah Ta'ala tak buat nyanyi mungkin. Tapi dia tetap buat amal ibadat pada Allah. Ibadatnya tak jejas, bahkan semakin dekat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala beri mari sakit kulit dia. Bila mari sakit kulit dia, akhir sekali orang lari habis ke dia. Bila lari habis pada dia, orang kata lagi pada dia, memang tidak ikhlas. Dia tetap sabar dan tetap melakukan amal ibadat kepada Allah. Tinggal isteri dia. Akhirnya isteri dia pun, dah orang duk kata-kata tak tahan, isteri dia pun lari. Maka tinggal dia seorang. Dia terus buat amal ibadat. Bila buat amal ibadat, akhirnya Allah Ta'ala kembalikan balik. Penyakit kulit dia tu jadi sihat. Tanya tak kita tengok orang-orang berubat ni baca atas air. Air boleh jadi obat ke? Boleh jadi obat ke air? Sama je. Tapi dengan izin Allah. Maka ketika itu ada air, Nabi Ayub, dia ini sakit kulit. Jadi Allah Ta'ala nak sembuhkan sakit kulit itu macam mana? Cara Allah Ta'ala nak sembuhkan sakit kulit pada Nabi Ayub. Suruh pergi hospital. Jumpa doktor tidak. Allah Ta'ala sebut, "Urqud bi rijlika hadza mughtasilun baridun wa syarab." Kamu hentak kaki kamu. Maka bila hentak kaki kamu, maka keluar air. Keluar air itu mughtasilun wa mandi. Mughtasilun urqud bi rijlika hadza mughtasilun baridun wa syarab. Dan jadi dia air itu air yang sejuk dan juga syarab buat minum. Maknanya, maka perubatan yang baca atas air itu memang ada nas Quran. Baca itu. Maka ada orang ubat buat mandi dengan baca air. Maknanya. Maka lepas daripada itu dia hantar kaki keluar air. Maka sebahagiannya air itu dia ambil buat minum, lepas tu buat mandi, akhir sekali penyakit kulit itu hilang. Bila penyakit kulit itu hilang, beberapa lama pula Allah Ta'ala beri pula, maknanya dia ni tubuh dia jadi sihat. Kemudian orang tu pandang balik pada dia. Akhir sekali yang lari-lari semua mari balik, termasuk isteri dia pun datang. Menunjukkan bahawa orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala ni, dia akan dapat bantuan daripada Allah. Dan orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala, dia ini tidak terkesan dengan makhluk lagi. Dia tak terkesan. Maka kalau orang tu melakukan amal ibadat terkesan dengan makhluk, maka dikira orang itu belum lagi benar-benar ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa dan dipaling daripadamu segala hati. Kalau tidak ikhlas, nanti Allah Ta'ala palingkan hati manusia. Manusia pun akan jauh pada kita dan liar daripada kau segala nafsu, dan jadi liarlah kamu, dan benci atasmu segala makhluk, maka makhluk pun jadi benci, jadi lari habis, tak suka. Maka hasil bagimu dengan perbuatan yang dimukai Allah, maka kamu buat sebenarnya perbuatan itu menyebabkan Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala tidak kasih kepada kita. Maka ikhlas tidak ikhlas ni kita tak tahu. Hanya begini, kalau orang itu ikhlas, nanti satu hari nanti Allah Ta'ala tunjuk juga keikhlasan ini. Kalau orang itu tidak ikhlas, sampai masa juga nanti Allah Ta'ala akan tunjuk orang itu tidak ikhlas. Kerana sesungguhnya orang yang ikhlas ini adalah orang yang akan
ditolong oleh Allah. Kalau dia ini ikhlas. Tapi kalau dia tidak ikhlas, satu masa nanti dia akan dibenci oleh makhluk. Dibenci, tidak disuka dan dilari. Seorang sofi, seorang yang soleh, ketika mana dia ini masyhur, kemudian maknanya orang sebutlah, pergi mana-mana orang sebutlah, lalu dia lari beruzlah. Lari, hanya dia jumpa anak-anak murid dia tertentu saja, maka sehingga kan orang cari dia tak jumpa. Orang cari dia tidak jumpa lah. Setiap kali dia jumpa anak murid, dia tanya dia, orang sebut lagi tak nama aku? Kalau anak murid dia kata orang sebut lagi nama dia, maka dia tak keluar. Sampai bertahun-tahun dia tidak keluar. Akhirnya dia tanya anak murid dia, orang sebut lagi nama aku? Katanya tak ada orang sebut. Tak sebut lah. Lalulah bila tak sebut, dia pun keluar. Bila dia keluarnya, jumpalah masuk dalam masyarakat. Kebetulan masa ketika itu ada raja. Raja ketika itu diiringi oleh ramai pengikut-pengikut dia. Lalu ketika itu orang pun sambut raja tadi. Tengah-tengah sambut raja tadi, dia pun ada di situ. Ada orang perasan dia. Dia pun sebutlah, saya lupa nama wali Allah Ta'ala, dia pun sebut. Tidakkah orang ni? Orang pun tengok dia. Orang kumuh dia. Bila orang kumuh dia, akhir sekali dekat raja itu tak ada orang. Maknanya habis lari ke dia belakang, tak ada. Itu belah-belah orang yang tidak mahu. Itu Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala akan beri hajat, mana hajat-hajat yang orang nak tu, dia tak payah minta bagi. Tapi kalau orang tu nak sangat, maka dia buat kerana makhluk, kerana nak dia tu, maka Allah Ta'ala tak bagi. Tengok Imam Ghazali, dia apa dia doa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i kata, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah orang mengambil ilmu daripada aku, tapi janganlah mereka mengenali aku. Ambil ilmu saja, dengar ilmu saja, tapi tak kenal, dengar dalam radio je. Maknanya siapa orang dia orang. Jadi nak boleh tahu, akhirnya sampai hari ini orang sebut nama dia. Tapi kalau orang sangat tak ada orang kenal boleh. Abigan tu ada usaha macam mana. Sebab apa? Kita tak boleh. Kalau kita buat kerana Allah, nanti Allah Ta'ala campurkan hati manusia dikasih pada makhluk yang ikhlas ini. Tapi kalau orang tu tidak ikhlas, akhirnya menyebabkan Allah Ta'ala akan tarik tadi. Apa ni? Orang jadi benci pada dia, tak suka dan sebagainya. Dan hasil bagimu perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan perbuatan yang kamu buat itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan benci makhluk sekaliannya. Akhirnya makhluk akan benci. Dia begini, kalau kita nak percaya pada Allah, biasanya makhluk akan benci kita. Dapat sanggup percaya pada Allah begitu. Kita percaya pada Allah, makhluk akan benci pada kita. Lama-lama makhluk itu akan kasih pada kita. Tapi kalau kita mencari pada makhluk itu akan kasih pada kita. Lama-lama makhluk benci pada kita. Orang yang mencari pada makhluk, maka makhluk sukalah dia. Sampai satu masa makhluk itu tak suka pada dia, dan Allah Ta'ala awal-awal tak suka dia. Tak suka pada dia. Maka demikianlah disuruh kita mencari pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa yang daripada kerugian, maknanya apa yang dia dapat, rugi sahaja. Allah Ta'ala benci, makhluk benci, tak suka pada dia kerana dia buat ibadat tadi bukan kerana Allah, dan hirman, yang terhalang dia daripada kebaikan. Maka sesungguhnya disebutkan, diceritakan daripada Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ini masa dia budak lagi, dia mengajar di masjid. Masa dia budak lagi. Dan masa itu zaman Khalifah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dia akan pergi ke masjid-masjid, dia akan temu duga penceramah-penceramah, pendakwa-pendakwa. Jadi kata Sayyidina Ali, aku nak tanya dua soalan. Kalau kamu dapat jawab dua soalan ni, boleh mengajar. Talib dapat, Talib jawab, Talib mengajar. Maka dia tanya, apakah yang mengelokkan agama, apakah yang membinasakan agama? Maka Talib nak jawab. Bila Talib jawab, Sayyidina Ali tak pernah mengajar di masjid. Maka pergi, ramailah yang tak boleh mengajar kerana dua soalan ini. Lalu satu hari, dia tengok Hasan al-Basri mengajar dalam masjid. Hasan al-Basri budak lagi.
Sebab ilmu ni dia tak kira umur. Ilmu ni dia kira orang rajin dan pemberian Allah Ta'ala. Maknanya. Jadi dalam keadaan tu dia tengok Hasan Basri duk mengajar dalam masjid. Saya nali pergi jumpa. Dia kata, "Hei, berani mu mengajar? Mu tahu tak, sebelum pada ni ramai mana aku tak bagi ramai mengajar." Dia beritahu dia hanya menyampaikan apa dia tahu saja. Dia kata, "Kalau mu nak mengajar boleh, tapi aku nak tanya mu soalan. Soalan ni sebagaimana aku tanya orang lain. Kalau mu boleh jawab, mu boleh mengajar. Kalau mu tak jawab, tak boleh mengajar." Dia kata, "Tak apa, kenapa soalan tu?" InsyaAllah lah. Saya nak tanya, apakah yang mengelokkan agama? Apakah yang membinasakan agama? Siapa boleh jawab? Kena tolong saya, tak boleh ngajar kat saya. Tak ada. Apakah yang mengelokkan agama? Mengelokkan agama sifat wara, sifat menjaga diri. Dan apakah yang membinasakan agama? Sifat yang membinasakan agama. Yang membinasakan agama adalah sifat tamak. Lalu ketika mana Sayyidina Ali tanya, Hasan Basri terus jawab, yang membinasakan agama adalah sifat tamak, yang mengelokkan agama adalah sifat wara. Kata Sayyidina Ali tepat, betul-betul tepat. Kamu memang benar-benar layak di sini. Kamulah orang yang layak. Masa tu Hasan Basri, masa tu dia budak lagi. Allah Ta'ala beri kelebihan. Maka Hasan Basri radhiyallahu anhu bahawasanya berkata, ia ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki dia cerita, berkata, ia demi Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan ibadat kepada Allah. Kata lelaki itu, demi Allah aku nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Akan ibadat yang dikatakan orang dengan dia. Maknanya aku nak buat amal ibadat, sampai ibadat aku orang kata, oh rajin buat amal ibadat, boleh buat nak tu pun maknanya dia buat ibadat, dia niat demi Allah aku nak buat amal ibadat sampai ibadat aku diperkatakan oleh orang. Nak cari orang mayang sunat banyak, tengok pada dia. Nak cari orang baca Quran banyak, tengok pada dia. Siap bersumpah dengan nama Allah nak buat amal ibadat, siap sampai amal ibadatnya dikatakan orang. Maknanya orang cerita hal dia. Maka adalah ia bersungguh-sungguhlah dia. Maka bersungguh-sungguhlah dia buat amal ibadat hingga ia pertama orang yang masuk dalam masjid. Dia pertama orang yang masuk dalam masjid dan akhir keluar daripadanya, dan dia orang yang akhir. Biasanya kita akhir, kita awal. Itulah orang yang akhir, kita yang awal. Jadi dia masuk awal. Dia masuk awal dan dialah orang yang akhir. Dia dan akhir keluar daripadanya, dia melihat akan dia seorang ketika sembahyang, malaikat berdiri sembahyang. Maknanya kalau orang masuk dalam masjid, orang tak tengok dia kecuali duduk dalam keadaan sembahyang. Maknanya bila masuk saja, dia masuk awal, dia sembahyang buat ibadat. Jadi setiap mana orang masuk, orang tak tengok dia kecuali melakukan ibadat. Dan puasa, dan orang tengok dia puasa, tiada berbuka, seolah-olah puasa setiap hari. Rajin dia. Dan duduk dia pada halaqah zikir. Halaqah zikir sama ada zikir itu zikir baca tasbih ataupun majlis ilmu. Tengok dia dalam majlis ilmu ada waktu lepas sekali. Contohnya, mari awal zikir dan sebagainya, maka duduk ia di dalam yang demikian itu 9 bulan. Lama dah 9 bulan. Maknanya maka 9 bulan begitu. Masuk buat ibadat, zikir, duduk banyak-banyak ilmu, majlis zikir, kemudian puasa. Maka kau tengok dia Allah rajin dulu. Jangan kata sebulan, jangan kata 9 bulan. Kalau orang dapat tahu kita sebulan, maknanya sebulan baca Quran, tak henti-henti satu hari 5 juzuk, maknanya ataupun 3-4 juzuk. Jangan baca 3-4 juzuk lah, satu hari itu tiap hari baca Quran. Lepas tu orang pun tengok, dia pun duduk belakang, dia Quran baca. Tak ada orang betul lah. Maknanya sadaqah Allah. Kadang-kadang duduk menengok, baca satu muka, 2 muka, duduk belak banyak. Belak banyak. Orang tengok dia setiap hari buka Quran, baca tak baca dulu satu dua. Sudah orang kata dah, oh rajin baca Quran. Apa tak lagi kalau baca banyak. Hari ini mudah orang tengok saja, oh orang ni baru. Padahal di sisi Allah tak tahu lagi. Maka dalam keadaan macam
bulan, maka adalah tiada lalu dengan satu kaum, tidaklah berjalan satu kumpulan, satu kaum, melainkan berkata mereka itu, apa diperbuat Allah dengan laki-laki yang mura'in, yakni yang riak akan amalnya demikian. Apa yang Allah Ta'ala buat pada dia ni, orang yang riak dalam amal. Nak beritahu, orang kata ni sebenarnya daripada mana datang? Daripada Allah. Kadang-kadang orang kata tu Allah Ta'ala campur. Boleh jadi itulah yang ada dalam hati dia. Oleh kerana dia tidak ikhlas, dia riak, maka orang berkata. Yang nak kata tu siapa? Seorang itu daripada Allah. Allah Ta'ala gerakkan ni orang jadi riak ni. Maknanya sebab itu dia, kalau orang itu baik, Allah Ta'ala campurkan orang kata dia baik. Tapi kalau orang itu tak baik, kadang-kadang Allah Ta'ala campur orang, aku rasa tak sedar hati je orang ni. Betul ke tak betul saja? Kadang-kadang kena jaga-jaga juga. Maka kita ni kena jaga-jaga dalam melakukan amal. Lalu dalam keadaan macam itu, orang berkata, gimari kata, ni orang yang dia buat amal, bukan kerana Allah ni nak tunjuk orang. Maka berhadaplah ia atas dirinya dengan cerita. Maka dia pun sedar, orang balas dia dengan ibadat dia dengan cerita, dengan kejian. Dan kata, telah melihat akan dikau tiada di dalam suatu, maka senyata telah aku jadikan amalku sekian bagi Allah. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dia pun melihat, dia melihat, dia kata amal ibadat aku buat ni tak ada apa-apa, maka dia pun nak buat amal ibadat ni kembali balik kepada Allah, semata-mata kerana Allah. Maka telah aku jadikan amalku sekian bagi Allah. Tanpa buatlah dulu, aku buat kerana makhluk, kerana nak suruh orang puji aku, rupanya orang nak puji, orang keji aku. Maka tiada dilebih atas amal itu sesuatu yang ada ia kerjakan akan dia. Dia tetap buat macam dulu. Dia masuk awal, keluar akhir, baca Quran, puasa dan sebagainya macam biasa. Hanya dia tukar apa? Dia tukar apa situ? Dia tukar niat saja. Dulu demi Allah kerana nak suruh aku buat ibadat biar orang tengok. Hari ini demi Allah buat ibadat biar semata-mata kerana Allah. Maka melainkan berubah niatnya baik kepada kebajikan. Tengok dia. Dia adakah dia tinggalkan ibadat, dia tak tinggalkan ibadat. Ibadat macam biasa. Mari awal balik akhir, sembahyang sunat dan sebagainya. Lalulah dia pun buat macam tu dan niatnya kebajikan, maka adalah kemudian daripada itu tiada lalu ia atasnya manusia tak lalu kepada dia berjalan, melainkan berkata rahmatullah fulan, moga-moga Allah Ta'ala rahmat lelaki ini. Bila kita buat baik kerana Allah, nanti Allah Ta'ala campur orang jadi kasih, orang akan doa kebaikan. Tapi bila kita buat tak molek, nanti orang jadi tak buat. Kadang dia mari buat apa, tak berasa jadi gitu. Tanpa tu sebenarnya duduk pada kita. Bila kita tidak ikhlas, gitulah. Orang akan lari pada kita. Lepas tu jangan cari orang, cari Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Maknanya yang paling penting bukan nilai manusia. Manusia tak payah perlu nilai. Dia lebih kurang kita saja. Sama saja maknanya. Maka dikatakan rahmatullah fulan, moga-moga Allah Ta'ala rahmatnya, yang dikasihi ni Allah akan si anu itu, moga-moga Allah Ta'ala kasih pada orang ni. Maka sekurang-kurangnya telah berhadap kepada kebajikan. Maka orang ini telah berhadap dia kepada kebajikan, jadi dia telah melakukan kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala rahmat pada dia sebab dia buat baik. Jadi orang puji dia. Masa tu dia nak tak pujian? Masa tu dia tak nak. Masa tu dia nak siapa? Dia nak Allah Ta'ala. Maka ketika mana dia nak Allah, Allah Ta'ala campurkan manusia. Hak-hak dia nak dulu dapat laka dah. Tapi dulu memang dia nak orang puji, orang kata tak dapat. Sebab apa? Sebab dia buat kerana makhluk. Maka demikianlah, buatlah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong belaka orang yang ikhlas ni, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian membaca Hasan Basri akan firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bahwasanya mereka itu yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh-saleh, lagi akan dijadikan bagi mereka itu Tuhan yang bersifat rahman, kekasihnya. Dikasih Allah akan mereka itu, dan kasih akan mereka itu akan segala orang yang kasih. Maka Allah Ta'ala jadikan dia
dikasihi oleh Allah, dan Allah Ta'ala jadikan orang ramai, orang lain kasih pada dia. Dia dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala kasih lagi, dan dia dikasihi oleh Allah Ta'ala. Saya dah beritahu ke minggu lepas, kalau Allah Ta'ala kasih pada kita, Allah Ta'ala sebut nama kita di hadapan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata di hadapan siapa? Para malaikat. Kemudian para malaikat buat apa? Dia doa pada kita. Bila dia doa pada kita, Allah Ta'ala akan jadikan apa yang kita nak dapat, apa yang kita tak minta pun beri. Bila seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.